Yang ini menarik. Daripada pembacaan aku, Azan, bahasa campur sekarang kurang dia punya similarity ataupun kemiripan dengan bahasa Melayu sekarang. Tetapi bahasa campur dulu itu lebih mirip dengan bahasa Melayu. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Bersama-sama lagi kita di dalam Siri Menjadi Malaysia bersama aku Azan Safa, Mat Koi, Iskandar Kamil. Episod yang ke-19 Koi. 19 minggu telah kita bersiaran. Tapi ada satu yang kekurangan, Azan. Apa dia, Bang? Ini teh tariknya mana? Dah jadi air kosong sekarang. Lepas pada 19 episod 3 air kosong. Maknanya kita kena tukar ke, Bang? Daripada itu silap lah waktu mencadangkan nama mula-mula. Sepatutnya kita buat air kosong podcast kan. Podcast air kosong. Jadi selamat. Tapi macam mana pun pengisian kita terisi walaupun air tu kosong. Air kosong, harap pengisian tak kosong. Tak kosong. Okay. Jadi semalam sebenarnya kita ada buat di Kawah Buku kita ada buat peringatan. Sebenarnya bukan peringatan lah, kita memperingati kepada satu peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa Sok Ching. Yeah. Peristiwa Sok Ching ni pada pemerhatian aku lah kan. Aku rasa ini adalah satu peristiwa yang besar, tetapi ia tidaklah terlalu popular ataupun tidak terlalu masyhur dalam kalangan kita, Bang. Dan aku sendiri pun dengan Sok Ching daripada engkau. Jadi aku rasa mungkin kau boleh sedikit lah. Sedikit lah. Mungkin aku boleh bagi sedikit perkongsian lah tentang suatu peristiwa yang dinamakan Sok Ching. Aku rasa seperti mana yang kau bagi tahu tadi, tak ramai orang tahulah. Tak popular, tak masyhur, dan kemungkinan siapa-siapa yang mendengar ni pun mungkin pertama kali dengar, ataupun mungkin sebelum ni tak pernah dengar. Ini adalah kali pertama mendengar perkataan Sok Ching. Sok Ching ni adalah suatu peristiwa yang sangat menyayat hati lah. Ia merupakan suatu pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan secara sistematik oleh tentera Jepun terhadap komuniti Cina di Malaysia. Dan ini merupakan suatu yang yang sangat menyedihkan, mengesalkan, khususnya apabila suatu komuniti itu ditujukan sebagai target ataupun sasaran untuk dibunuh. Banyak berlaku kejadian pembunuhan beramai-ramai secara sistematik ni di Singapura, tetapi juga berlaku di Malaysia juga. So mungkin boleh share sikit ada satu buku ni. Buku ni adalah tentang New Perspective on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore 1941 to 1945. So dalam buku ni, Azan, dia ada satu dia juga ada gambar. Kalau kita tengok tak tahu nampak ke tak ataupun dekat kamera kan. Dekat sini ni bones of Sok Ching excavated at Asahan, Melaka. Yang ini ni mungkin orang Melaka sendiri Orang Melaka mungkin ramai yang tak tahu. Dekat Asahan ni telah dijumpai, tak pasti tahun berapa ni, kalau tak silap aku tahun 80-an baru jumpa satu timbunan tulang belulang yang merupakan mangsa pembunuhan beramai-ramai oleh tentera Jepun ke atas komuniti Cina di Asahan, Melaka. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni dia bukan hanya berlaku di Asahan di Melaka je, tetapi juga di beberapa tempat yang lain. Macam ini di Negeri Sembilan. Ini daripada buku War Memory and the Making of Modern Malaysia and Singapore.
sebahagian ataupun ada satu topik di dalam buku ini menceritakan tentang peristiwa Sok Chin ini. Dan peristiwa ini kalau saya boleh kongsikan juga gambarnya kan. Ini kan tulang dia dijumpai pada tahun 80-an. Ini Negeri Sembilan. Menarik yang Iskandar kongsikan tadi. Kenapa pada tahun 80-an baru dijumpai tulang belulang ini, menunjukkan bahawa bagaimana tiadanya saksi kerana telah Betul. disapu habis satu kampung, tidak meninggalkan sebarang waris lah, tidak meninggalkan sebarang saksi, sebarang waris. Betul. Sehinggalah terjumpa dengan tulang-tulang ni. Mengambil masa berapa tahun ni kan. Dekat mana ni? Ini dekat Negeri Sembilan Dekat Negeri secara Sembilan, umumnya. So maknanya Negeri Sembilan, Melaka. Jadi kalau siapa-siapa nak tahu yang lebih lanjut, mungkin satu boleh Google lah, Google dekat internet. Kemudian satu lagi untuk mengetahui dengan lebih mendalam melalui buku lah kan. New Perspective on the Japanese Occupation in Malaysia and Singapore. War Memory and the Making of Modern Malaysia and Singapore. Dia buku yang melibatkan Jepun, Malaysia dan Singapore. Ya. Jadi harap-harap dengan kita memperingati ni, kita pun ada semacam kesedaran bahawasanya sebahagian daripada rakyat Malaysia, daripada komuniti Cina mengalami suatu trauma perang lah. Dan perang ni dia sebenarnya dia tidak mengenal bangsa lah. Tak kira siapa. Tak kira siapa pun lah. Semua akan dimangsakan oleh perang lah. Ya. Okay. Baik Koi. Selepas Sok Chin, kita akan pergi ke perbincangan seterusnya. Cuma sebelum daripada kita nak bawa kepada perbincangan kita tentang campa, minggu lepas sewaktu perbincangan kita tentang campa dalam hikayat Melayu ataupun karya tradisional kan. Karya tradisional Melayu, sebenarnya kita menerima banyak komentar daripada Dr. Alino. Tapi dalam banyak-banyak komentar tu ada satu komentar yang sebelum kita mengulas yang Dr. Alino, ada satu komentar di YouTube yang saya nak kongsikan daripada Muhammad Fikri Musa. Saya suka YouTube macam ni. Ada isi cerita bab sejarah. Tapi abang yang pakai topi tu kenapalah tak jaga image bersih sikit. Rambut panjang tu tak salah, tapi bagi kemas sikit bila pakai topi tu. Okey. Atas ambil sikat sikit dah. Aku nak kena sikatkan sikit, bagi kemas sikit. Okay. Lah. Kita cubalah. Itu selingan lah. Betul. Itu inilah makor kan. Cumanya aku rasa Zana, aku rasa memang masa aku tengok balik tu memang rambut aku berjuntai. Itu mengganggu. Jadi terima kasih kerana beri komen. Minggu lepas itu kau sangat study bersungguh-sungguh sampai itulah gaya. Okey, kemas. Okey, ini kita kembali ni selingan lah tadi Ini kita pergi kepada Dr. Alino Antara yang Dr. Alino komen kalau saya boleh baca banyak ni mungkin dia setiap kali perbincangan pak Dr. Alino tak komen kan. Rasanya tuah tiada dalam semua prasasti Melayu. Ini waktu kita mula-mula mengulas tentang buku Ahmad Adam. Okey. Campa ada 210 prasasti dan 790 manuskrip. Berapa Dr. Alino cakap? 210 prasasti 210 dan 790 manuskrip. Wow. 1790 manuskrip. 1790 manuskrip. Betul. Wow. Okay. Ini adalah dapatan-dapatan yang Dr. Alino kongsikan lah. Dr. Alino kongsikan. Antara 4 kamus campa Melayu kurun ke-17 terbit di Malaysia. Ada 4 kamus campa Melayu kurun ke-17 terbit di Malaysia. 5 sastra campa terbit di Malaysia. Antaranya Hikayat Indrapata dan Hikayat Dewa Mano. Ini aku rasa DBP tak tahu terbitkan ke tak. Puteri Mayang Mengurai. Salah satu lagi kot. Upah Pradana, Rasuah memang istilah campa pada kurun ke-11 dalam prasasti. Wow. Itu istilah rasuah memang dah ada dalam tradisi campa. Kemudian bahasa Aceh sama dengan campa. Sebab itu pun memang yang Aceh, bahasa Aceh tu ada dengan bahasa campa tu, memang masa aku membuat pembacaan
daripada apa tu yang ini Michael Vickery kita sebelum kita pergi ni kita tengok sikit apa ni. Vickery memang ada menyentuh. Okey. Ni aku bacalah Ni dia bersama lagi There is no longer doubt that Cham is an Austronesian language closely related to Acehnese and Malay and more distantly to other language of Indonesia, the Philippines, Polynesia and Madagascar. Jadi memang betul lah. Maknanya dia memang mirip dengan bahasa Aceh dan bahasa Melayu. Tetapi dia bukan bahasa Aceh dan bahasa Melayu, dia bahasa Cham lah. Bahasa Cham. Cumanya di dalam payung Austronesian language lah. Bahasa Austronesia tu. Baik, Koi. Itu antara apa yang telah Dr. Alino kongsikan kepada kita. Ya. Dan Koi, minggu lepas, antara hal yang kau sebut secara sepintas lalu ada 3 perkara kan yang menjadi tunjang ataupun asas kepada sumber dan juga kita panggil apa maklumat sumber kepada sejarah Champa kan. Sejarah Yang Champa pertamanya adalah kau sebut antaranya adalah prasasti. Yang kedua adalah binaan, monumen, dan yang ketiga adalah tradisi ataupun catatan yang catatan Vietnam dan juga catatan Cina. Jadi aku rasa minggu ni adalah kesempatan yang baik untuk engkau daripada minggu lepas mengupas dengan lebih sedikit lanjut tentang catatan ataupun tentang ketiga-tiga hal tersebut. Okey, kita bermula minggu lepas dengan Champa di dalam teks klasik Melayu lah. Jadi kita dah senaraikan beberapa teks Melayu yang mana istilah Champa tu kan ada. Bila kita pergi pula kepada pensejarahan Champa yang tidak ada di dalam teks-teks Melayu tu, sumber-sumber dia macam yang apa kau cakap tu lah. Ada 3 sumber mungkin aku recap dan kemudian sumber itu istilah sumber. Aku sumber. tak jumpa tadi sumber. Sumber kepada sejarah Champa. Yang mana sumber ni dikutip oleh orang-orang yang mengkaji lah tentang sejarah Champa. Jadi pengkaji-pengkaji ni seperti mana yang kita telah bincangkan, kebanyakan mereka ini datang daripada Perancis. Sebab penjajahan di Indo-China tu adalah penjajah dia adalah Perancis. Jadi binaan dia bukan hanya binaan Zan binaan dan juga artifak-artifak arkeologi. Jadi artifak-artifak arkeologi ni bila digali kemudian dibuat prosedur yang di dalam disiplin arkeologi, jadi mereka menemui lah banyak benda lah, khususnya macam patung-patung dewa kan. Kemudian macam bahan-bahan artifak-artifak lama, ukiran-ukiran, dan kemudian binaan-binaan. Dan binaan-binaan ini juga dia biasanya orang kategorikan bila bercakap tentang binaan ni adalah tentang the art of Champa lah. Maknanya hasil kesenian yang dihasilkan daripada binaan-binaan yang terdapat di Champa. Jadi kita pergi kepada bahan arkeologi dan juga binaan lah. Kita juga pernah dalam siri-siri yang lepas tentang kepentingan monumen tu kan. Monumen sebagai sumber sejarah untuk sejarawan pada hari ini yang mengkaji untuk membuat pentafsiran. Jadi dekat sini ni kalau kita tengok dekat peta ni, yang ini ni okey, kita terangkan sikitlah kan. Yang ini ni peta Vietnam peta Vietnam sekarang. Peta Vietnam sekarang. Mungkin kita ambil sikit pen sikit Okey Ini menariklah untuk aku Zan. Bila aku baca bila kita buat pembacaan tu, kerajaan yang dinamakan kerajaan Viet kerajaan Viet pada waktu tu sebelum dia jadi Vietnam ni, kerajaan Viet ni dia punya tempat dia lebih kurang dekat sini lah. Dekat sini je. Dia sebelah utara dan dia punya pusat dia dekat delta, dia panggil Red River Delta. Delta Sungai Merah lah, yang bertempat di Hanoi. Hanoi ni lebih kurang dekat sini lah kan.
Yang kawasan di sebelah sini ni adalah kawasan kerajaan Champa. Tetapi perlahan-lahan, nanti kita akan pergi bila kita dah masuk dengan lebih mendalam, kita akan melihat bagaimana perlahan-lahan kekuasaan kerajaan Viet ni dan juga kekuasaan kerajaan Champa ni bertembung, dan pada akhirnya hampir keseluruhan daripada kawasan yang dulunya diperintah oleh kerajaan Champa akhirnya menjadi sebahagian daripada negara Vietnam moden lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Azan, yang ini ni nama wilayah dan juga mungkin ibu kota lah, kan? Indrapura. Yang ini dekat kawasan Danang. Kan? Sebenarnya dekat atas ni pun ada lagi. Aku pun tak lupa kalau tak silap aku kan. Ini adalah kawasan yang berada di dalam Champa kepada pemerintahan Champa pada ketika itu. Kerajaan Champa lah, kerajaan. Tapi nanti kita akan pergi apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Champa tu. Adakah kerajaan Champa ni adalah satu kerajaan yang satu, ataupun dia terdiri daripada banyak kerajaan-kerajaan yang berbeza, macam Mandala. Macam Mandala. Yang itu kita akan bincang nantilah. Tapi nak dijelaskan dekat sini ni, dia punya kawasan dia itulah, kawasan-kawasan di mana binaan dan juga bahan-bahan arkeologi dijumpai. Jadi kebanyakan orang jumpa dekat kawasan ni, Zan. Danang sekarang ni kita ambil nama yang sekarang. Danang. Nama merah ni nama sekarang? Nama merah ni adalah nama sekarang yang sudah di Vietnamkan. Yang biru ni pertukaran adalah nama. Bila Vietnam masuk, dia tukar nama. Okey. Biru ni adalah kawasan yang sewaktu pemerintahan kerajaan Champa. Okey. Nama dulu semasa di bawah kerajaan Champa adalah Indrapura, Amravati contohnya, Vijaya, Kautara dan juga Panduraga. Dia daripada tengah Vietnam, dia tengah. Mungkin kita punya peta ni aku tak pandai melukis, tetapi dia dekat dia macam Hue. Hue ni adalah ibu kota kerajaan Viet daripada dinasti, kalau tak silap aku lah, sebab aku tak membaca tentang Vietnam, aku baca Champa kalau tak silap aku, Nguyen kot kalau tak silap aku, dekat Hue tu. Tapi dia dekat dengan sempatan dia dekat tengah dekat tengah, daripada tengah hampir ke selatan lah. Tapi kalau dah masuk dekat sini, yang ini Khmer pula. Jadi kau akan melihat ada 3 kerajaan besar dekat situ. Satu Viet, satu kerajaan Viet, satu Champa. kerajaan Khmer, satu lagi kerajaan Champa. 3 kerajaan. Tetapi yang dekat atas ni, yang paling besar, iaitu kerajaan China. Kan? Dan ini mempengaruhi kemudiannya politik dan juga wilayah yang mana kerajaan Champa miliki lah, sebab perlahan-lahan dia berperang dengan kerajaan Viet, dia berperang dengan kerajaan Khmer, dan pada akhirnya dia makin lama makin kurang, dan pada akhirnya dia lenyap. Dia lenyap dan hilang terus. Tetapi dia tidak hilang di dalam teks-teks dan binaan-binaan yang ditinggalkan. Dan juga kalau menurut Alino tadi kan, ada berapa? 1790 manuskrip lebih kurang. 1790 manuskrip. Terima kasih Dr. Alino, sebab aku pun sendiri tak tahu kan. Dan binaan-binaan dan juga bahan-bahan arkeologi itu ditemui di kawasan-kawasan inilah. Kan. Aku rasa untuk kebaikan pendengar-pendengar podcast kita juga. Podcast aku lupa. Aku rasa kau kena kau kena pasal peta yang kita gambarkan ni, yang tengok dekat YouTube, kat Facebook mungkin dia nampak lah. Tapi kat podcast mungkin kau cakap bahagian mana kan. Okey. Aku ulang sikit ataupun tak perlu. Tak perlulah panjang sangat. Kau just cakap yang tadi yang kau cakap yang wilayah Champa ni dikira selatan Vietnam lah. Wilayah Champa ni kita tak dapat nak pastikan dengan tepat. Tetapi diandaikan oleh pengkaji-pengkaji sejarah, khususnya berdasarkan kepada binaan-binaan lah. Kemungkinan atas sikit daripada Danang sekarang ni, kan, sempadan dengan Hue, yang merupakan kota kerajaan Viet di bawah dinasti Nguyen kalau tak silap aku, dan dia punya selatan dia, utara dia situ, kemudian dekat selatan dia tu, kalau sekarang ni dekat Pangrang. Dekat Pangrang, dan mungkin juga bawah sikit daripada Pangrang lah. Yang ini
sebab apa dijumpai binaan-binaan dan juga bahan-bahan arkeologi lah. Kalau dulu ni Pangerang ni nama di dalam bahasa Champa ni Panduranga kan. Tadi kau dah cakap kan tadi antara di tempat hampir pemerintahan kerajaan Champa ditemuinya binaan-binaan dan juga ditemui arkeologi. Dari sudut prasasti macam mana kan? Okey, kalau macam prasasti juga ditemui di kawasan yang sama juga. Di kawasan-kawasan yang sama juga. Tapi yang menariknya kalau dalam prasasti ni prasasti dia ada dalam dua bahasa. Dua bahasa. Satu bahasa Sanskrit, satu lagi bahasa Champa tua. Dan bahasa Champa tua ni yang macam Dr. Lina cakap tadi ke, yang bahasa mirip dengan Aceh ataupun yang ini menarik. Daripada pembacaan aku Azan, bahasa Champa sekarang kurang dia punya similarity ataupun kemiripan dengan bahasa Melayu sekarang. Tetapi bahasa Champa dulu itu lebih mirip dengan bahasa Melayu. Yang dululah, yang lama, Old Champa. Kau sebut Champa tua tadi. Bahasa Champa tua lebih dekat dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Aceh daripada bahasa Champa moden. Kenapa tu aku rasa agak jelas lah bila dia dah kena serang dan juga dijajah oleh kerajaan Viet, kemudian kerajaan Khmer juga. Dia pun menyerap bahasa-bahasa daripada Viet, menyerap bahasa-bahasa daripada Khmer yang mungkin sudah semakin kurang kedekatan dia dengan bahasa Melayu sekarang lah. Sebab kau pernah dengar tak lagu Champa dekat YouTube? Tak. Kau tak pernah dengar? Aku sebab bila aku baca ni, aku nak dengar bahasa Champa ni macam mana. Jadi aku buka YouTube, aku dengar lagu-lagu Champa. Zan, tak faham. Tetapi yang menariknya, nanti kita akan pergi kepada prasasti. Bila aku tengok prasasti, maknanya menggunakan bahasa Champa tua, kau akan nampak je kat kau ada bahasa-bahasa yang kita sekarang guna ada di dalam prasasti. Kau melihat prasasti tu dalam gambar lah. Maksud aku engkau melihat tulisan dia dalam Jawi ke bila kau cakap dia mirip tu kan? Tulisan dia ni ada orang ini naik tulisan dia ni adalah tulisan Sanskrit lah. Dia bahasa Sanskrit. Tapi skrip dia tu aku tak pasti. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu tu mungkin boleh bagi tahu lah. Tak, maksud aku tadi kau cakap dia dua bahasa. Ada Sanskrit dan juga dalam bahasa Champa. Ya, betul. Dalam bahasa Champa itu pun penulisannya dalam ejaan Sanskrit juga ataupun dia bahasa Champa lah. Maksud aku dari sudut bentuk font. Bentuk dia. Maknanya skrip tu lah. Skrip tu. Maknanya skrip tu aku tak pasti. Aku tak pasti. Jadi mungkin kalau Dr. Alino ke yang dengar, maknanya kita kena panggil Dr. Alino ni bercakap pasal Champa. Kita dah sebut dalam komen tu. Okey. Kan? Jadi skrip dia tu aku tak pasti. Tapi bahasa dia adalah bahasa Sanskrit yang bercampur dengan bahasa Champa. Dan yang menariknya, Old Champa lah, yang menariknya kita nanti akan pergi untuk melihat bahawasanya penggunaan bahasa Sanskrit tu makin lama makin hilang. Bila jumpa prasasti bila prasasti yang lewat Champa ni lebih kurang kurun kedua, kurun ketiga kan. Pada waktu tu memang ada banyak prasasti dalam bahasa Sanskrit bercampur dengan Old Champa kan. Tetapi kemudian bila semakin lama bila dah masuk ke period masa kurun ke 9, 10, 11, 12 dia Sanskrit tu makin lama makin hilang. Dan yang lebih dominan di dalam prasasti-prasasti itu adalah bahasa Old Champa ataupun bahasa Champa tua. Maknanya sepertinya tanda-tanda kekuatan sebenarnya pengaruh Champa itu dalam membuang pengaruh Sanskrit. Yang ini ni aku nak kena buat pembacaan. Sebab aku pun sebenarnya curious nak tahu kenapa kan bila period yang kemudian tu bahasa Sanskrit hilang daripada prasasti digantikan dengan bahasa Old Champa.
bahasa Champa tua lah. Tapi kemungkinan aku punya andaian lah, aku tak buat pembacaan lagi tentang kenapa. Andaian aku adalah bila sebab yang ini bila hujung-hujung ni kurun yang lebih ke belakang, dia punya wilayah dia pun semakin kurang. Bila dia semakin kurang sebab diserang oleh kerajaan Viet ni. Dan dia ada satu movement lah yang dilakukan oleh kerajaan Vietnam ni, dipanggil gerakan ke selatan. Dalam bahasa tu Nam Tien kalau tak silap aku. Jadi bila dia tolak tu, jadi sebab dia juga adalah pertemuan antara dua peradaban. Dua peradaban tu, satu peradaban yang dipengaruhi oleh Cina, Viet ni banyak dipengaruhi oleh peradaban Cina, dan satu lagi Champa ni peradaban India. Jadi kemungkinan kemungkinan apabila wakil peradaban India yang diwakili oleh Champa ni dia tewas, kemungkinan dia kembali balik kepada dia punya indigenous culture ataupun budaya pribumi dia sendiri, termasuklah bahasa dia. Ini andaian aku lah. Tapi tidak pula membawa bahasa ataupun pengaruh dan budaya Viet apabila pengaruh Viet semakin membesar kan? Dia ada pengaruh Viet tu ada, sebab kalau dalam pembacaan yang aku buat, Zan, yang menariknya Yang menariknya ada beberapa raja-raja dia juga pada waktu tu yang memang berkahwin dengan keluarga diraja Viet. Yang itu ada. Jadi dalam konteks ni sebenarnya macam ni, kalau daripada sisi sejarah idea lah, kita selalu bincang tentang sejarah idea. Kita yang menamakan dia orang ni adalah Champa ataupun Cham. Tapi kemungkinan kesedaran tentang bangsa ataupun etnik pada waktu itu tak begitu kuat. Yang kuat adalah tentang mungkin konsep raja tu lah. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Champa ni, mungkin sama jugalah dengan dinasti-dinasti yang lain ke, dia orang luar ni yang kita namakan sekarang ni Viet lah, bila menyerang ni, dia juga bukannya satu community yang kita namakan Champa ni bersatu dan lawan dengan kerajaan Viet. Kadang-kadang sesama dia orang pun dia orang berperang. Jadi bila sesama dia orang pun dia orang berperang, jadi itu menunjukkan bahawasanya kesedaran kebangsaan tu, bangsa Champa tu mungkin belum wujud lagi. Dan yang menariknya, sebab kita nak jawab nanti persoalan di episod yang akan datang ni, Champa ni dia satu ke ataupun dia banyak? Sebab kalau dalam yang aku baca, dia terjadi perang antara contohnya dekat kerajaan yang dekat sini dengan dekat sini. Jadi itu mungkin kita boleh buat andaian dia bukannya kerajaan yang satu. Dia mungkin mandala lah. Berbeza dengan yang dipengaruhi oleh Viet ni yang lebih centralized, terpusat. Dan kemudian ada lagi persoalan tentang catatan-catatan lah yang kita cakap tadi, catatan daripada China dan juga catatan daripada Vietnam, kan. Jadi dalam catatan-catatan ni pun dia ada kerumitan-kerumitan dia untuk kita memetakan sejarah Champa dengan lebih menyeluruh dan tepat. Kan. Jadi kita akan cuba untuk merungkaikan beberapa permasalahan di dalam sejarah Champa ni di dalam episod yang akan datang lah. Terima kasih, Wai. Jadi aku rasa Champa ni akan pergi lebih banyak episod ni. Kan? Episod kedua kita tentang Champa ni tak silap aku, selepas daripada yang karya dalam sastra Melayu, sastra klasik tradisional. Kemudian ini adalah episod yang kedua dan itu pun belum selesai. Kita tadi aku nak suruh kau untuk mengungkap 3 sumber tadi, kau baru sentuh 2, prasasti dan juga binaan dan juga arkeologi kan. Jadi kita akan sambung minggu depan dalam hal salah satu sumber yang belum kau terangkan, itu catatan Vietnam dan juga catatan Cina. Dan yang kedua adalah apakah Champa tu, kerajaan dia yang bagaimana? Kerajaan tunggal yang solid ataupun kerajaan yang berpecah-pecah kan, seperti Mandala yang kita bincangkan. Betul. Apapun, terima kasih Koi untuk perkongsian pada minggu ini. Terima kasih juga kepada para pendengar, para penonton yang terus setia sehingga kita ke episod yang ke-19 yang
tak jemu melihat dan yang sentiasa juga kawan-kawan kita yang memberikan komentar untuk kita tambah baik dari semasa ke semasa. Jadi kita temu lagi dalam episod yang akan datang. Layari www.kawahbuku.com untuk dapatkan buku-buku menarik dan juga yang terbaik pilihan anda. Jumpa di minggu yang hadapan. Terima kasih, kawan. Terima kasih, Azan. Terima kasih semua.